Pembunuh senyap di Selat Berapi. Pusat Informasi Tempur CICKD Wajah, Tentara Laut Diraja Malaysia, Kapten Turret Meriam Utama nomor 1 musnah, tidak dapat dilihat oleh musuh. Di mana, dari mana ia datang? Fenomena aneh yang terselindung dalam kabut tebal jerebu di Selat Malaka itu kemudiannya dikenali oleh askar-askar Rusia yang terselamat sebagai pembunuh senyap The Silent Killer. Di hadapan mereka berdiri tegak hanya sebuah kapal ujian Malaysia. Orang Malaysia tidak mungkin akan menembak. Ini hanya ugutan. Teruskan. Jangan peduli. Mereka, penceroboh yang terlalu angkuh, belum mengetahui bahwa senjata yang dihalakkan ke arah mereka adalah meriam rel paling kuat di dunia, sebuah teknologi yang meninggalkan bunyi letupan serbuk letupan ke belakang. Bagaimana penceroboh yang sombong itu dihancurkan senjata mereka secara terpilih dan akhirnya terpaksa melutut menyerah diri? Kisah ini adalah tentang kebanggaan Malaysia untuk generasi akan datang. Gelombang laut bergerak berat, seolah-olah dituang dengan plumbum. Jerebu yang tebal mengaburkan penglihatan hanya kepada beberapa ratus meter, menyelubungi segalanya. Melalui zon misteri itu, sebuah kapal perang bergerak seperti hantu. Kapal penjelajah peluru berpandu kelas Varyag, armada Pasifik Rusia. Kapal gergasi itu, yang pernah digelar kebanggaan armada, kini hanya tinggal bayangan. Karat merah terapung di garis air, dan peralatan yang terbiar bertaburan di dek akibat penyelenggaraan yang teruk. Udara di dalam kapal sangat teruk. Alat pemanas sudah lama rosak, paip-paip berbunyi bising, dan yang paling penting, semangat askar-askar telah hilang sepenuhnya. Hei, tekanan dandang jatuh lagi. Jika kita tingkatkan lagi putaran, ia akan meletup, jerit seorang askar di bilik enjin. Tetapi komander kapal tidak mempedulikan. Jangan peduli, pusingkan lagi. Jika kita berhenti, habislah kita. Jika berhenti, kita sama ada mati beku di sini, atau dihukum tembak oleh markas di Moskow. Mereka benar-benar terdesak. Bekalan ke timur jauh terputus akibat perang yang berlarutan. Bahan api hampir habis, dan gudang makanan hanya menyimpan roti hitam berkulat dan tin makanan beku. Perintah yang diturunkan kepada mereka untuk melakukan tinjauan paksaan di perairan Malaysia hanyalah cara untuk menyingkirkan mereka, dan lebih teruk lagi, arahan untuk merompak kapal awam Malaysia bagi mendapatkan bekalan sesuatu yang tidak wajar dilakukan oleh tentera yang sah. Di Anjungan, Komander Golkov merenung ke dalam teropongnya yang berawan dengan penuh kekesalan. Pegawai tentera veteran dari era Soviet ini adalah jenis komander yang mempunyai kebanggaan tinggi, tetapi tidak dapat menerima realiti. Bagaimana dengan radar? Masih belum jumpa garis pantai Malaysia? Tanyanya. Pegawai radar hanya dapat memberikan laporan buruk, memetik bunyi bising dan penurunan sensitiviti peralatan. Golkov merasakan bahwa orang bawahannya memandang rendah terhadapnya. Oleh itu, dia terpaksa terus berpura-pura tegas. Pihak lawan adalah Malaysia. Mereka tidak akan menembak hanya dengan ugutan. Bergerak lebih dekat. Dan kita hanya perlu gerakan meriam sedikit. Mereka pasti akan gemetar dan menyerahkan bekalan, katanya. Ya, ini bukan perang. Ini hanya pengumpulan. Golkov berbisik, meyakinkan dirinya sendiri. Kesilapan mereka hanya satu. Di sebalik jerebu itu, bukannya kapal pengawal pantai yang lemah seperti yang mereka jangka, tetapi raksasa yang mengumpulkan segala kemuncak teknologi sains manusia sedang bersembunyi. Beberapa kilometer jauhnya, di pusat informasi tempur CICK di Wajah, kapal ujian tentara laut di Raja Malaysia, suasana berbeza sama sekali. Keadaan sunyi sepi, seolah-olah bunyi jarum jatuh pun dapat didengar, berbeza dengan kapal Rusia. Hanya bunyi dengungan rendah dari pelayan Moden yang memenuhi bilik berhawa dingin. Kapten Khairul Azman, yang duduk di kerusi arahan utama, merenung titik merah di monitor tanpa berkedip. Uap putih naik tegak dari kopi di tangannya. Di sebelahnya, Letnan Muda Nadir, seorang pakar muda berusia awal 20-an, mengendalikan konsol dengan wajah pucat. Sasaran semakin menghampiri. Jarak 18.000 meter. Isyarat pengenalan. Kapal penjelajah peluru berpandu tentara laut Rusia, Varyag. Kapten, ini bukan latihan. Ini adalah pencerobohan perairan kami. Jari Nadir sedikit menggeletar. Ini tidak menghairankan. Dia adalah seorang pengendali yang ditempatkan kerana kesesuaian teknikalnya,
tanpa pengalaman tempur sebenar. Lebih-lebih lagi, senjata yang dipasang di kapal ini adalah senjata yang belum pernah ada dalam buku teks. Nadhir bertenang. Kadar denyutan jantung awak terpapar di monitor, Kapten Khairul berkata dengan lembut, tetapi Nadhir tidak dapat menyembunyikan rasa cemasnya. Tetapi, pihak lawan adalah kapal penjelajah 10 kali lebih besar. Perisai kami tidak lebih daripada kertas karton jika terkena satu das tembakan meriam mereka. Kita harus segera meminta bantuan dari armada skuadron kapal pengawal. Tidak sempat, Lieutenant. Skuadron TLDM terdekat pun memerlukan masa untuk tiba. Pada masa itu, kapal-kapal nelayan di kawasan Jerbu ini akan menjadi lautan api. Suara Kapten Khairul tenang tanpa sebarang emosi. Dia menunjuk pada data analisis di monitor yang mendedahkan keadaan truk musuh, getaran enjin, kelajuan pusingan turret meriam yang berkarat, dan komunikasi yang bocor menunjukkan moral dan kepimpinan yang runtuh. Lihat baik-baik, mereka tidak menyerang. Mereka hanyalah haiwan kelaparan yang tersesat mencari mangsa, entiti yang hampir lemas. Ketika Nadir terdiam mendengar analisis kapten yang tidak terduga itu, Khairul menyambung. Namun, haiwan yang terdesak adalah yang paling berbahaya. Mereka pasti akan menarik picu untuk menghilangkan rasa takut mereka. Ramalan itu segera menjadi kenyataan. Kilauan terpancar dari meriam utama hadapan kapal Rusia, dan tiang air Amaran naik hanya 500 meter dari anjungan Kadewaja. Ketika siren Amaran berbunyi di CIC, satu pengumuman sepihak datang dari pihak Rusia kepada kapal perang Malaysia. Kami akan melakukan pemeriksaan, rampasan. Hentikan kapal Anda dengan segera dan biarkan kami memeriksa bekalan. Jika Anda menentang, tembakan seterusnya akan mengenai sasaran. Tuntutan yang terlalu angkuh. Namun, jika mereka berundur di sini, rakyat di belakang mereka akan dalam bahaya. Kapten Khairul perlahan-lahan meletakkan kopi yang diminumnya di meja sisi dan memancarkan pandangan mata seorang komander yang tenang dan tabah. Stesen tempur. Namun, dengan peraturan pertempuran yang berbeza dari biasa, Nadhir menghentikan pergerakannya terkejut mendengar arahan yang tidak masuk akal itu. Khairul menyambung, seolah-olah sedang mengajar, musuh tidak tahu apa yang mereka hadapi. Kita akan tunjukkan kepada mereka. Zaman telah berubah. Kapten Khairul meletakkan tangannya di bahu Nadhir, berbisik perlahan tetapi tegas. Sasaran, hanya persenjataan. Meriam utama, pelancar peluru berpandu, dan sistem kawalan tembakan, FCS. Saya tidak benarkan serangan terus ke badan kapal. Jangan tenggelamkan mereka, hanya cabut taring mereka. Nadhir terkejut. Cabut taring, Tuan, Tuan mahu kami menyasarkan sasaran sekecil itu di laut yang bergelora dengan peluru Mach 7? Pandangan Khairul tidak goyah. Kita mesti boleh. Itulah sebabnya kita berada di sini. Betul? Nadhir menarik nafas dalam-dalam dan menguatkan tekadnya. Getaran tangannya telah berhenti. Dia kembali menghadap konsol, mula memasukkan prosedur yang telah diulang ribuan kali dalam simulasi sebagai kod sebenar. Pelepasan kondenser EM. Output nominal 5 megajoule. Meriam rel diaktifkan. Di perut kapal wajah, bank kondenser gergasi mula berbunyi. Ia adalah bunyi sejarah peperangan manusia yang bergantung pada kuasa serbuk letupan beralih ke halaman baharu. Komander Golkov, yang yakin akan kemenangan di sebalik jerebu itu, masih belum mendengar bunyi itu. Lampu di CIC berkelip merah, dan bunyi dengungan rendah yang menggetarkan udara mula bergema dari bahagian dalam kapal ujian KD Wajah. Ia adalah dengungan elektromagnetik yang dihasilkan apabila kuasa elektrik yang besar mengalir melalui bank kondenser. 4 unit penjana kuasa size kontena 20 kaki yang dipasang di dasar kapal menelan tenaga besar yang dibekalkan oleh penjana dan memampatkannya ke titik kritikal. Pengekasan 120%, penyejukan laras normal, sambungan rel konduktif. Oke, peluru projectiles, dimuatkan, selesai. Suara laporan Nadhir tegang kerana tekanan melampau. Jarinya menyentuh Swiss yang akan membalikan sejarah peperangan manusia selama beratus-ratus tahun menghantar bongkah besi dengan serbuk letupan. Sistem yang dikendalikannya tidak menggunakan tindak balas kimia, tetapi mempercepatkan peluru keluli melalui undang-undang fisikal Tulen yang dikenali sebagai daya Lorentz.
Meriam Rel ini adalah kemuncak keazaman Malaysia. Mengatasi halangan teknikal yaitu kehausan laras yang teruk yang bahkan ditinggalkan oleh Amerika Syarikat melalui pembangunan bahan konduktif khas. Kini, ia akan menarik picu pertempuran pertamanya. Sasaran, meriam utama kapal musuh. Nomor 1. Tembak. Pada masa yang sama dengan perintah pendek dan tajam Kapten Khairul, Nadhir menekan butang tembakan. Serta-merta, 1 kilauan plasma biru pucat memancar dari laras sepanjang 6 meter di dekade wajah. Namun, tidak ada bunyi letupan yang memekakkan telinga seperti meriam konvensional. Hanya ada bunyi pecah yang sangat singkat ketika udara dirobek, dan bunyi bising ketika gelombang elektromagnetik kuat membakar udara. Peluru tungsten kecil berdiameter 40 mm yang muat di telapak tangan ditembak pada kelajuan 2,297 meter sesaat kelajuan hipersonik menghampiri Mach 7. Ia bergerak dalam lintasan lurus, mengabaikan kesan graviti, dan meluncur ke arah sasaran di seberang ufuk. Di anjungan kapal penjelajah Rusia Varyag, yang berada beberapa kilometer di hadapan, keadaannya pelik sunyi. Radar usang mereka tidak dapat mengesan objek hipersonik yang terbang rendah di permukaan laut, dan pemerhati mereka mustahil untuk mengesan serangan tanpa kilauan tembakan. Komander Golkov semakin jengkel kerana tidak ada reaksi dari kapal Malaysia. Mereka tidak menembak juga, hanya ahli moralis yang bercakap besar. Biar saya bergerak lebih dekat, tepat ketika dia tersenyum sinis, ia berlaku. Tanpa sebarang amaran, tiada bunyi siren, tiada bunyi amaran, malah tiada bunyi hentaman. Semuanya berlaku dalam sekelip mata. Meriam utama besar yang berada di hadapan Golkov lenyap sepenuhnya, seolah-olah dihancurkan oleh gergasi yang tidak kelihatan dari dalam. Perisai keluli terkoyak seperti mozaik, dan beberapa laras meriam terpelanting ke udara. Sesaat kemudian, gelombang kejutan yang terlambat tiba memecahkan kaca kalis peluru anjungan, dan bunyi yang hampir memecahkan gegendang telinga menghumban semua orang ke lantai. Apa? Letupan? Bilik enjin? Jerit Golkov di tengah-tengah serpihan. Namun, laporan yang datang tidak masuk akal. Tiada reaksi hentaman peluru berpandu, tiada bunyi torpedo, tiada tanda panas. Tiada siapa yang faham apa yang berlaku. Jika peluru berpandu, siren amaran akan berbunyi dan asap putih akan kelihatan. Jika torpedo, tiang air akan naik. Tetapi serangan yang mereka terima tidak mempunyai sebarang tanda itu. Hanya ada fakta bahwa meriam itu tiba-tiba musnah. Inilah kegerunan terbesar meriam rel. Peluru yang bergerak 7 kali ganda kelajuan bunyi, 8.000 km. Jam tiba lebih cepat daripada bunyi yang dihasilkannya. Oleh itu, sasaran mati sebelum mereka mendengar bunyi tembakan. Ini bukan sihir atau fenomena luar biasa. Ia adalah kemusnahan yang dibawa oleh persamaan tenaga kinetik tulen. Walaupun jisimnya kecil, dalam dunia fizik di mana kelajuan dikira berganda, peluru Mach 7 menghasilkan hentaman yang setara dengan perlanggaran meteorit persais sama. Bahan letupan tidak diperlukan. Kelajuan itu sendiri adalah bom paling kuat, menghasilkan haba dan kejutan yang cukup untuk menguap keluli. Laporan kerusakan. Meriam nomor 1 tidak dapat dipusingkan. Kepala meriam telah cair. Dalam jeritan kepanikan, Golkov merenung keluar tingkap anjungan dengan wajah pucat. Musuh tidak kelihatan. Di mana? Dari mana mereka menyasarkan? Ketakutan merebak. Ketakutan terhadap musuh yang tidak kelihatan. Ketakutan terhadap kelajuan yang tidak dapat dipertahankan. Dan lebih daripada segalanya, ketakutan terhadap kemahiran dan penguasaan teknologi musuh yang secara terpilih menyasarkan hanya senjata mereka. Ia memberikan rasa seram yang mendalam, tidak seperti mana-mana tentera yang pernah mereka hadapi. Di CICKD wajah, Letnan Muda Nadir menarik nafas. Data hentaman di monitor menunjukkan margin kesilapan hanyalah beberapa sentimeter. Turret meriam musuh dilumpuhkan sepenuhnya. Dia merasakan ketakutan terhadap kemusnahan dahsyat yang dicetuskan oleh jari jemarinya. Sungguh dahsyat kuasanya. Inilah hentaman tenaga fizikal. Tetapi Kapten Khairul tidak memberinya masa untuk berpuas hati. Dia memberikan arahan seterusnya dengan tenang. Jangan berhenti. Musuh belum hilang semangat juang. Seterusnya adalah pelancar peluru berpandu. Cabut taring mereka satu persatu.
sehingga mereka sadar bahwa serangan balas tidak mungkin. Peluru seterusnya dimuatkan, kondenser dicas semula. Sekali lagi, dengungan frekuensi rendah yang menakutkan memenuhi kapal penjelajah Rusia Varyag hanya mempunyai beberapa saat lagi. Mereka masih belum menyadari identitas sebenar lawan yang mereka hadapi. Sabit maut di sebalik jerebu hampir diayunkan semula. Anjungan kapal penjelajah Rusia Varyag telah bertukar menjadi neraka yang kacau bilau. Kebanggaan negara besar itu terkubur di bawah asap, api, dan jeritan. Komander Golkov menjerit dengan histeria di lantai yang dipenuhi serpihan kaca kalis peluru. Tembak, apa sahaja, tembak semua. Peluru berpandu anti kapal, tenggelamkan kapal syaitan itu ke laut. Kemarahannya adalah manifestasi ketakutan. Musuh tidak kelihatan, tidak dapat difahami. Otaknya menolak realiti bahwa meriam utamanya yang dibanggakan telah menjadi timbunan besi buruk dalam sekelip mata. Mengikut arahannya, pelancar peluru berpandu di bahagian tengah kapal mula terbuka dengan berat. Ia membawa peluru berpandu anti kapal supersonik jarak jauh aset utama yang dikenali sebagai pembunuh kapal induk. Sasaran bearing 090. Jarak tidak diketahui, tetapi tembak semua ke arah punca panas di garis pertempuran. Pegawai radar coba menyelaraskan penyasaran dengan tangan menggeletar, tetapi skrin dipenuhi dengan bunyi bising. Walaupun begitu, mereka memaksa urutan pelancaran. Hanya naluri kelangsungan hidup haiwan, bahwa mereka mesti membalas sebelum dibunuh yang mendorong anak-anak kapal yang panik itu. Sesuatu yang menakutkan berlaku tepat ketika pelancar dibuka, dan peluru berpandu besar mula naik, bersedia untuk menyala. Di CICKD Wajah, Kapten Khairul Azman memerhatikan keadaan itu dengan tenang. Monitor resolusi tinggi menunjukkan pelancar peluru berpandu Rusia terbuka dengan jelas, seolah-olah melihat pesakit di meja bedah. Tanda pelancaran peluru berpandu musuh. Terlalu bodoh, Khairul bergumam. Dengan sedikit rasa kasihan, dia mengarahkan tanpa mengalihkan pandangan. Nadir, bukan persiapan tempur anti udara, tembak. Hancurkan tepat di bawah penggalak. Nadhir tidak lagi menggeletar. Dengan serangan sebelumnya, dia telah memahami intipati senjata yang dikendalikannya. Ini bukan alat untuk memusnahkan. Ia adalah skalpel untuk memotong keganasan fisikal musuh. Dia menghela nafas dan memasukkan parameter baharu ke dalam sistem kawalan tembakan. Sasaran, pelancar peluru berpandu musuh 1 hingga 4. Mode tembakan jitu. Tembakan berterusan. Sekali lagi, bang kondenser di dasar kapal berdengung. Tetapi kali ini, ia bukan bunyi cas tunggal seperti sebelumnya. Ia adalah getaran berirama apabila tenaga dihantar secara berterusan pada selang masa yang singkat. Apabila jari Nadir menarik picu, meriam rel itu meraung. Bunyi merobek udara bergema berulang kali, dan peluru-peluru hipersonik ditembak keluar berturut-turut. Fenomena yang berlaku di kapal Rusia berada di luar pemahaman Golkov. Tepat pada saat palang penyalaan diaktifkan untuk melancarkan peluru berpandu, tiup pelancar itu sendiri remuk akibat hentaman luaran. Peluru tenaga kinetik Mach 7 menembusi dan memusnahkan hanya bahagian mekanikal pelancar dengan tepat, tanpa menyebabkan kepala peledak peluru berpandu meletup. Peluru berpandu yang tidak dapat dilancarkan meletus di dalam tiub, dan asap hitam meletus, tetapi ia tidak menyebabkan kerosakan yang cukup untuk menenggelamkan kapal. Apa yang berlaku? Kerosakan. Sebelum Golkov sempat menjerit, tiub pelancar nomor 2, dan kemudian nomor 3, dan nomor 4, berturut-turut musnah, seolah-olah dipalu oleh tukul yang tidak kelihatan. Gila! Semua peluru berpandu rosak. Golkov memegang kepalanya. Ia bukan kerosakan penyelenggaraan. Seseorang jelas menembak peluru dengan tepat, menyasarkan detik mereka bersedia untuk bertindak. Menyasarkan tiup pelancar yang hanya beberapa meter lebarnya, dari jarak beberapa kilometer di laut yang bergelora, dan hanya menyasarkan bahagian mekanikal, mengelakkan alat letupan. Kemahiran ajaib seperti itu mustahil bagi manusia. Ketakutan seperti ais menjalar di tulang belakang Golkov. Mereka boleh membunuh kita bila-bila masa, tetapi mereka sengaja tidak membunuh, hanya memotong lengan dan kaki kita dan bermain dengan kita. Komander, kapal pembinasa pengiring marah. Golkov mengangkat wajahnya mendengar laporan itu dan melihat kapal pembinasa pengiring lama itu meluru ke arah KD Wajah dengan kelajuan penuh, mengeluarkan asap hitam.
Mereka berniat untuk melancarkan serangan torpedo terakhir. Hentikan, kembali, jangan dekat. Golkov menjerit ke radio. Dia kini secara naluriah tahu apa yang akan berlaku jika mereka terus marah, memandang rendah keupayaan lawan. Tetapi suara itu tidak sampai kepada kapten kapal pembinasa yang telah hilang akal akibat ketakutan. Pergerakan berani mati itu segera dikesan di CIC KD Wajah. Kapal pembinasa musuh menghampiri dengan pantas. Tiup torpedo terbuka. Nadhir melaporkan. Kapten Khairul tidak berkerut, berani mati. Tetapi saya akui keberanian mereka. Nadhir, laraskan meriam rel. Tembakan ugutan dengan gelombang kejutan. Nadhir membalas ringkas, penuh keyakinan. Dia melaraskan output meriam rel, pelarasan peluru, penembusan ditindas. Tembakan ugutan gelombang kejutan akan dilakukan. Meriam rel sekali lagi memuntahkan api. Peluru yang dilepaskan mengenai permukaan laut hanya 5 meter di hadapan haluan kapal pembinasa yang sedang meluru. Pada saat itu, pemandangan yang sukar dipercayai terbentang. Bukan letupan yang berlaku, tetapi dinding air gergasi muncul akibat kejutan objek hipersonik yang memasuki air. Tiang air setinggi puluhan meter, seperti tsunami kecil, melanda kapal pembinasa, dan badan kapal seberat ribuan tan itu terpelanting ke udara seperti daun. Kapal pembinasa itu sengit dengan teruk. Askar-askar di dek hanya mampu berpegang pada pagar. Jauh dari melancarkan torpedo, kapal itu kini tidak dapat dikendalikan, mula berpusing di tempatnya. Kuasa yang mampu melumpuhkan seluruh kapal perang dengan hanya kesan sampingan tanpa mengenai sasaran secara langsung. Inilah kegerunan senjata jisim tulen yang tidak bergantung pada serbuk letupan. Golkov terjelepok di lantai anjungan yang sengit. Meriam utama hilang, peluru berpandu dihancurkan sebelum pelancaran, dan kapal pengiringnya dilumpuhkan dengan satu tiang air. Dan yang paling menakutkan ialah, walaupun pertempuran berat sebelah ini, jumlah kematian di pihak Rusia adalah sifar. Pihak Malaysia telah memotong senjata dan semangat juang mereka dengan keganasan yang dikawal sepenuhnya. Adakah ini teknologi Malaysia? Golkov tergelak kering. Mustahil untuk menang. Ini bukan perang. Ini seperti bayi yang mencabar gergasi. Dia hampir mencapai pistol di pinggangnya, kemudian menjatuhkannya tanpa daya. Tidak ada nilai pun untuk membunuh diri. Jurang kekuatan yang luar biasa. Di CIC di Wajah, setelah mengesahkan semua ancaman telah dihapuskan, Nadir menghela nafas panjang. Seluruh armada musuh, senyap. Walaupun fungsi pelayaran tidak terjejas, kemampuan tempur hilang sepenuhnya. Kapten Khairul menghirup sedikit kopi yang sudah sejuk dan mengangguk perlahan. Kerja bagus, Nadhir. Sekarang mereka pasti faham siapa yang menguasai laut ini. Di monitor armada Rusia yang angkuh itu kini hanyut di lautan seperti haiwan yang cedera. Pertempuran lebih lanjut tidak bermakna. Pertarungan telah berakhir dengan belas kasihan, tanpa belas kasihan yang diberikan oleh Meriam Rel. Ketegangan kembali senyap di Laut Malaka. Tetapi ia adalah ketenangan yang menakutkan dan khusyuk selepas ribut berlalu, berbeza dengan kesunyian yang menakutkan sebelum pertempuran. Di anjungan kapal penjelajah Rusia Varyak, Komander Golkov berdiri kaku. Di sekelilingnya, anak-anak kapal yang pucat sibuk memadamkan api dan kerusakan pada peralatan. Namun, yang anehnya, tiada mayat. Meriam utama telah cair seperti mozaik, pelancar peluru berpandu menjadi besi buruk, dan tiang radar remuk. Namun, bilik enjin jantung kapal dan kawasan kediaman askar tidak terkena satu tembakan pun. Kematian adalah sifar. Suara Golkov kering ketika mendengar laporan kerusakan dari bawahannya. Hanya kecederaan ringan akibat hentakan dan calar ketika jatuh. Laporan itu adalah penghinaan terbesar bagi Golkov, dan pada masa yang sama, fakta yang menakutkan. Musuh yang memiliki kuasa seperti guntur Tuhan Mach 7, mengawalnya dengan kehalusan seperti pakar bedah menggunakan mikroskop memotong senjata mereka dengan bersih. Jika mereka mahu membunuh, mereka boleh berbuat demikian bila-bila masa, hanya dengan mengalihkan trajektori beberapa sentimeter untuk menyasarkan anjungan atau gudang senjata, mereka pasti kini berada di dasar laut. Mereka sengaja tidak melakukannya. Adakah kita diampunkan oleh kapal ujian Malaysia itu? Golkov membuka topi tentara di tangan yang menggeletar. Kebanggaan, prasangka, dan keangkuhan semuanya hancur berkecai.
Musuh yang dihadapinya bukanlah negara kecil yang lemah, tetapi seorang pahlawan mulia yang memiliki kekuatan luar biasa tetapi tidak menyalahgunakannya, hanya menegakkan kedaulatan dengan tenang. Dia mengarahkan pegawai komunikasi dengan suara serak, hantar isyarat pencerobohan, kami menyerah. Ulangi, kami menyerah. Dan hantar isyarat kecemasan antara bangsa. Saya tidak boleh membiarkan orang bawahan saya melalui keadaan mengerikan ini lagi. Di CIC di wajah, isyarat pencerobohan dari kapal musuh. Kami menyerah. Ulangi, kami menyerah. Laporan Nadhir bergema, dan suasana tegang yang berlarutan terus menghilang. Mereka yang menanggalkan set kepala, mereka yang jatuh ke tempat duduk, mereka yang minum air dengan tangan menggeletar semua orang, menunjukkan kelegaan setelah dibebaskan dari ketegangan melampau. Nadhir juga melepaskan tangan dari konsol dan merenung telapak tangannya. Tangan ini telah menarik picu. Pertama kali dalam sejarah manusia, cahaya kemusnahan meriam rel dilepaskan ke arah manusia hidup. Fakta itu menekan jiwanya. Namun, kapal Rusia dimonitor, walaupun berasap, jelas terapung di atas laut, tidak tenggelam. Tiada siapa yang mati. Syukurlah, bisik Nadhir seorang diri. Kami benar-benar tidak perlu membunuh sesiapa. Melihat sinar di sudut matanya, Kapten Khairul mendekat dengan senyap. Awak patut berbangga, Nadhir. Kapten Khairul meletakkan tangan di bahu Letnan muda itu, seperti seorang bapa. Apa yang awak tarik bukan picu pembunuhan. Ia adalah Swiss yang dipanggil daya pencegah keamanan. Karena operasi awak yang tepat, mereka dapat pulang ke negara mereka hidup-hidup. Teknologi boleh menjadi Tuhan atau syaitan, bergantung pada cara ia digunakan. Hari ini, kita dapat menggunakannya sebagai penjaga. Guardian. Itulah kebanggaan Malaysia. Kata-kata Kapten Khairul menusuk dada setiap orang di CIC. Mereka adalah jurutera dan pegawai TLDM. Mereka telah mengumpul data dan melakukan penyelenggaraan yang sukar hari demi hari. Mereka pernah dituduh membazirkan wang pembayar cukai. Mereka pernah diejek karena berpegang pada teknologi yang ditinggalkan Amerika. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka bertekad untuk mencapai ideal yang mulia melindungi negara tanpa meragut satu nyawa pun. Usaha mereka membuahkan hasil hari ini. Kapten, jerebu sedang hilang. Laporan dari pemerhati. Dengan laporan itu, image luar dipaparkan di skrin utama CIC. Jerebu di Laut Malaka menghilang seperti tirai panggung yang ditarik ke atas. Pemandangan yang muncul adalah kontras yang ketara. Variag kapal gergasi negara besar yang musnah dan berasap dan beberapa kilometer di hadapannya, KD Wajah, kapal ujian Malaysia yang bersinar dengan badan perak tanpa sebarang calar. Pemenang dan yang kalah jelas di mata sesiapapun. Namun, KD Wajah tidak mendekati dengan sombong. Ia kekal pada jarak yang tetap, hanya berdiri tegak dan sunyi. Ia adalah pemandangan yang berwibawa, seolah-olah mengambil berat terhadap musuh yang cedera atau mengawasi mereka agar tidak mengulangi kesilapan. Komander Golkov merenung kapal putih itu dari tingkap anjungan. Dia tahu, tidak ada tentara yang akan menunjukkan belas kasihan seperti ini kepada musuh yang menyerang wilayah mereka. Dia menggenggam mikrofon radio dan bercakap dengan suara menggeletar kepada seluruh kapal dan ke arah KD Wajah. Ini Kapten Golkov, kapal penjelajah Rusia Variag. Kepada Komander Malaysia, saya mengucapkan penghormatan yang ikhlas atas teknologi dan semangat Anda. Kami kalah. Peluru Anda yang tidak kelihatan bukan sahaja menghancurkan senjata kami, tetapi juga keangkuhan kami yang bodoh. Terima kasih kerana memberi kami peluang untuk mengetahui rasa malu. Kata-kata itu mengalir melalui penterjemah ke CICKD Wajah. Kapten Khairul mengambil mikrofon dan membalas dengan ringkas tetapi kuat. Ini Kapten Khairul, kapal di Raja Wajah, TLDM Malaysia. Saya menghargai keputusan bijak Tuan. Apa yang kami inginkan bukanlah kemusnahan atau kemenangan. Hanya laut yang tenang dan keamanan di bumi. Jika ada yang cedera memerlukan rawatan, saya akan hantar pasukan perubatan. Jangan teraga-aga untuk meminta. Menghantar pasukan perubatan? Golkov terkesima. Menghulurkan bantuan kepada penceroboh sebaik sahaja pertempuran berakhir. Adakah ini semangat Malaysia? Dia merasakan matanya panas. Terima kasih. Kami berhutang budi.
Tiada lagi semangat juang yang tersisa dalam dirinya. Hanya rasa hormat terhadap jiran yang hebat. Beberapa jam kemudian, kapal peronda maritim Malaysia dan armada penyelamat tiba. Armada Rusia dilucutkan senjata dan dikendalikan bukan sebagai tahanan perang bersejarah, tetapi sebagai perlindungan kemanusiaan. Berita ini tersebar ke seluruh dunia dalam sekelip mata. Malaysia. Meriam Rel diuji dalam pertempuran. Armada Rusia dilumpuhkan tanpa satu tembakan balasan. Kemenangan sempurna dengan sifar kematian. Tajuk-tajuk berita ini akan mengubah imbangan ketenteraan global semalaman. Namun bagi mereka yang berada di sana, ia bukanlah berita politik. Ia adalah kisah seorang pegawai TLDM muda yang menyelamatkan nyawa dengan menarik picu di bawah tekanan, dan kisah seorang askar veteran yang mengakui kesilapannya dan menyentuh nilai baharu. Matahari terbenam mewarnai Laut Malaka dengan warna merah. Letnan Muda Nadhir berdiri di dek, ditiup angin laut yang dingin, memerhatikan kapal Rusia yang menjauh. Wajahnya bukan lagi wajah pemuda yang gugup sebelum pertempuran. Ia telah berubah menjadi ekspresi matang, yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai jurutera dan sebagai penjaga. Kapten Khairul berdiri di sisinya. Sudah berakhir, Nadhir. Ya, Tuan, tapi ini baru permulaan. Ya, dunia telah tahu tentang kekuatan teknologi ini. Tetapi jangan takut, Khairul memandang ke atas ke laras meriam rel yang bersinar di bawah cahaya matahari terbenam. Selagi kita mempunyai teknologi ini, dan yang paling penting, selagi kita mempunyai hati untuk menggunakannya dengan betul, negara ini tidak akan goyah. Di pandangan mereka, terbentang luas lautan yang damai dan masa depan Malaysia yang menanti di sebalik itu. Meriam rel, ia adalah teknologi impian yang pernah dipanggil fiction science. Tetapi kini, ia menjadi kenyataan yang tidak dapat dinafikan dan menjadi legenda baharu yang menyokong negara Malaysia.